الله من الشيطان الرجيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أم يقولون افتروا على الله كذبا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Maksudnya, pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang zalim takut ngeri akan balasan buruk bagi kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan. Sedang azab seksa itu tetap menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh bersenang lenang di dalam taman-taman syurga. Mereka beroleh apa sahaja yang mereka sukai di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar. Limpah kurnia yang besar itulah yang Allah gembirakan dengannya akan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan itu. Yang aku minta hanyalah kasih mesra kamu terhadapku, disebabkan pertalian kerabat yang menghubungkan daku dengan kamu, supaya aku tidak disakiti. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, kami tambahi baginya kebaikan dengan menggandakan pahala kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah amat pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya. Orang-orang kafir tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan ia telah mereka reka perkara dusta terhadap Allah. Sebenarnya tidak patut mereka berkata demikian, kerana Allah berkuasa jika ia menghendaki menutup hatimu dan ingatanmu daripada menyatakan apa yang engkau telah nyatakan itu. Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Bahkan ia memberimu kuasa menyampaikan perintahnya. Maka semua perkataan yang engkau sampaikan adalah benar belaka. Dan sememangnya Allah tetap menghapuskan perkara yang salah, serta ia menetapkan yang benar dengan kalimah-kalimah wahyunya dan keputusannya. Sesungguhnya ia amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan golongan yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan syirik, bukan sahaja mereka menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam perkara ibadat, termasuklah juga mereka menyengutukan Allah dalam perkara syariat, mengizinkan yang lain daripada Allah mengadakan hukum-hukum syariat dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala.
menyebabkan berlakunya kezaliman. Maka Allah menyebut, tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Engkau akan melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang zalim itu dalam keadaan ketakutan, yakni pada hari kiamat kelak, daripada sebab apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Bila hari kiamat kelak, puak-puak yang zalim, walaupun engkau lihat mereka ni gagah sangat, kuat sangat, berkuasa sangat, bila hari kiamat mereka dibawa kepada mahsyar, engkau akan lihat mereka itu dalam keadaan yang sangat takut. Segala kuasa, segala gagah yang mereka ada di atas dunia hilang. Segala kesombongan dan keangkuhan tidak ada lagi. Mereka dalam keadaan takut dengan sebab apa yang mereka buat kerja di atas dunia. Dan mereka menyadari wa huwa waqi'un bihim, bahawa azab akan jatuh ke atas mereka dengan sebab perbuatan mereka, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat fi rawdatil jannat lahum ma yasha'un 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di atas dunia, walaupun mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan takut, dalam keadaan tertekan dalam dunia, di hari kiamat kelak, fi rawdatil jannat, mereka berada di taman-taman syurga. Taman-taman yang menghijau dengan pohon-pohon yang subur, yang sangat hijau, warna hijau, menandakan kesuburan, warna yang sangat menarik. Lahum ma yasha'un 'inda rabbihim, dan bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Semua yang mereka nak, bukan sahaja yang mereka tak boleh di atas dunia, mereka disekak, mereka dihalang, dia beri lebih daripada itu lagi bila mereka berada dalam syurga Tuhan. Semua Tuhan beri mereka apa yang mereka nak, lebih daripada itu. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan tak terlintas dalam fikiran manusia, itu nikmat dalam syurga. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dia kelebihan yang paling besar. Kelebihan yang paling besar, yang tak boleh nak disifat besarnya kelebihan itu, dia beri oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan yang soleh pada hari kiamat kelak. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Begitulah Allah memberi berita gembira kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Boleh dibaca dengan yubashiru dan yubshiru. Yubashiru, yubshiru, maknanya memberi berita gembira. Allah Ta'ala memberi berita gembira kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Berita Allah adalah berita yang benar, berita yang sungguh, bukan berita macam berita surat khabar hari ni. Berita surat khabar ni boleh jadi betul, boleh jadi salah, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Adapun berita yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah berita yang benar, yang wajib orang-orang yang beriman kepadanya. Maka percayalah, berita gembira itu adalah benar. Berita orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dia beri balasan syurga yang terlalu besar nikmatnya sehingga tidak terhingga. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta upah daripada kamu sedikit pun, melainkan kasih sayangku kepada kaum keluargaku. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terdapat
di kalangan pemimpin-pemimpin Mekah yang mengatakan Muhammad yang bersungguh sangat tu ajak kita ikut dia pasal apa? Nak jadi orang besar. Nak jadi orang besar, nak jadi raja, nak pitih, nak duit, nak benda. Ini ucapan pemimpin-pemimpin Mekah di masa itu. Dan inilah juga ucapan mereka yang menentang Islam di sepanjang zaman. Di mana dia letak orang yang berjuang Islam ni sama dengan dia juga. Serupa dengan dia. Dia tidak tahu bahawa di sana ada perbezaan. Ada perbezaan walaupun makan minum belaka. Makan, Nabi minum. Nabi nak harta juga. Tetapi itu bukan matlamat dan tujuan. Matlamat dan tujuan ialah untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka bercakap Muhammad ni nak upah, nak pakak, nak harta, Tuhan suruh Nabi SAW menjawab, Qul, katakanlah wahai Muhammad, La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah di atas apa yang aku buat ini. Aku tak minta upah daripadamu supaya mu beri aku. Dengan sebab mu ikut tu, mu beri benda pada aku. Aku tak minta apa-apa upah daripada kamu. Illal mawaddata fil qurba. Malaikan keadaan kasih aku pada keluarga aku. Kerana mereka adalah keluarga Nabi SAW. Anak-beranak Nabi. Dan orang musyrikin Mekah ni sangat menghormati silaturahim. Mereka menghubungkan silaturahim. Kuatnya silaturahim ni, kalau orang buat waris-waris, mereka taruh berperang. Walaupun waris-waris tu tak betul. Kalau tak betul, berlawan juga. Pertahan waris-waris. Tetapi apabila Nabi ajak ikut Islam, dia jadi paling ulah pula. Dia lawan Nabi sampai nak perang dengan Nabi pula. Ini jadi begitu. Padahal mereka sayang pada keluarga, sanggup berperang. Bila Nabi ajak ikut Islam, nak perang dengan Nabi pula. Jadi pelik, tak ke pelik. Ini ialah kerana perangai buruk yang ada pada mereka. Kerana ajak kepada Islam, nak bermusuh. Dan dia tuduh Nabi pula jahat. Nabi pula jahat. Abu Jahal berdoa. Pada hari peperangan Badar, yang berlaku pada 17 bulan Ramadan, tahun yang kedua Hijrah, Nabi keluar dengan 313 orang untuk menyekap kabilah Abu Sufyan. Tiba-tiba kabilah Abu Sufyan selepas. Nabi terserempak dengan bala tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal yang jumlahnya 1000. Lengkap dengan senjata. Nabi pula dengan sahabat-sahabat dia 313 orang. Tak lengkap tu senjata. Senjata tak cukup, macam mana nak lawan? Mereka lekat dengan topi besi, dengan baju rantai, dengan pedang, dengan panah, dengan pasukan berkuda. Nabi ni pula pakai balut dengan kain dia kepala. Balut serban. Setengah sahabat tu serbannya buruk pula tu, tembuh-tembuh. Kena anak panah tak ada apa. Sedikit saja yang bawa senjata. Setengah tu pegang kayu. Macam mana nak lawan? Jumlah 313 orang. Nabi tanya sahabat-sahabat dia, macam mana kita balik? Sahabat-sahabat kata, dok kita lawan. Kata sahabat-sahabat. Walaupun jumlah kita 313 orang. Maka berlakulah pada pagi Jumaat beradab dua kumpulan ini. Abu Jahal berdoa. Berdoa Abu Jahal. Berdoa pada Allah Ta'ala. Berdoa juga. Allahumma aqta'una lirrahim. Wa atana bima la yu'raf. Fa'ahilhu al-ghadat. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah dia Muhammad yang memutuskan silaturahim, yang menyebabkan pecah belah, yang memisahkan keluarga dan membawa ajaran sesat. Binasakalah dia pada pagi ini. Ini doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Berdoa juga lawan Nabi baca doa semacam. Ini jadi susahnya. Macam mana ni Tok Lebar baca doa ni? Ini Abu Jahal baca doa. Dan Nabi berdoa juga. Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya binasalah pasukan yang kecil ini, nescaya tidak ada lagi orang beribadat kepadamu, wahai Allah. Ini doa Rasulullah. Dan berlakulah peperangan Badar yang sebelum peperangan itu pula, masing-masing tampil penglima. Penglima masing-masing mari ke hadapan. Inilah kosmoh.
lakon sembah peperangan zaman dulu. Iaitulah kemukakan pahlawan-pahlawan berlawan sama seorang dulu. Lepas berlawan sama seorang, barulah peperangan berlaku dengan besar. Lalu Abu Jahal menampilkan penglima-penglima dia, Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan seorang lagi. Tampil ke hadapan, sabar. Mana dia? Orang wahai Muhammad. Lalu tampil orang Madinah. Orang Madinah tampil. Orang Madinah, ini orang Madinah ikhlas bernabi SAW. Mereka tampil, 3 orang nak lawan. Lalu kata Abu Jahal, kami tak ambuh, kami nak anak beranak kami. Ini nak lawan anak. Anak-anak beranak. Anak Nabi kata, bangun Hamzah. Bangun Hamzah, bangun Ali. Pergi, wahai Ubaidah. Lalu 3 orang. Iaitulah Hamzah, pak saudara Nabi. Ali, menantu Nabi. Kemudian Ubaidah, sepupu Nabi. Bangkit dan berlawan. 3-3 ni berlawan. Setelah berlawan, musuh-musuh Islam dapat ditewaskan. Kemudian berlakulah peperangan besar. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan Islam. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya pada bulan Ramadan. Ayat ini menyebut, aku nak kasih kepada keluarga aku, nak menjamakkan keluarga aku dengan Islam, kata Nabi. Bukan aku nak upah. Allah Ta'ala suruh Nabi berucap dengan ucapan itu. Wa man yaghtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengambil, yang berusaha, yang bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapat perkara yang baik, kami tambahkan kepadanya kebaikan. Barang siapa yang ikut Islam, yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, dia buat amal, Tuhan gandakan satu amal yang baik dengan 10 kali ganda. Satu amal baik sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Ada yang sampai 700 kali ganda. Dan ada yang tak terhingga gandanya di sisi Allah Ta'ala. Seperti puasa Ramadan. Tak tahu apa kali ganda. Itu kelebihan ikut Islam. Kelebihan beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala ampun pula dosa. Bila kita buat amal yang saleh dengan iman kita, dosa-dosa kita diampun oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berterima kasih dengan menggandakan amalan. Allah Ta'ala suruh Nabi sebutkan ayat ini kepada kaum dia di Mekah, kepada anak-anak beranak dia. Marilah masuk Islam. Ini kelebihan Islam. Tuhan ampunkan dosa. Tuhan beri pahala yang berlipat kali ganda. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bimbang. Am yaqulu naftara 'ala Allahi kadhiba. Adakah mereka bercakap terhadap Allah perkara yang bohong? Di mana orang-orang kafir musyrikin mengatakan Muhammad ni bercakap bohong je. Apa yang Muhammad ajak tu bohong. Sebenarnya mereka yang bohong. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang wajib bersifat dengan benar. Tetapi mereka sanggup kata Nabi bohong. Orang yang macam Nabi sanggup kata bohong. Dikatanya bohong. Maka kita yang tak Nabi ni, kalau kita bawa Islam, orang kata bohong juga, jangan berasa pelik. Jangan berasa sedih. Kita hadap dengan sabar. Orang yang setara Nabi yang paling baik, tak ada celah nak kata Nabi ni jahat, Nabi ni dah molek, tak ada celah. Sanggup mereka kata pelawak juga. Maka kita yang tak Nabi ni apalah sangat. Oleh kerana itu, sabar dalam menghadapi ujian ini. Fa'in yasha' yakhtimillahu fa'in yasha'illahu yakhtim qalbak. Jika sekiranya Allah menghendaki, wahai Muhammad, nascaya Allah menutupkan hatimu, yakni Allah Ta'ala jadikan melupakan ayat-ayat Quran. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh buat wahyu yang diturunkan tu Nabi lupa, Nabi dah ingat, maka bercakap ikut suka. Tapi Allah Ta'ala jadikan wahyu yang diturunkan macam ditulis dalam hati Nabi SAW. Inilah kelebihan yang Tuhan beri kepada mereka yang berjuang Islam. Yang berjuang Islam ni dia boleh baca ayat Quran dengan fasih.
Yang tak berjuang Islam, baca ayat Quran dengan telur. Dengan telur pula tu baca Quran juga. Kadang-kadang balik belah. Tak tahu hujung pakar. Yang menegakkan Islam ni dia boleh sebut Quran. Kalau Nabi boleh sebut Quran. Dan orang-orang kafir mendengar Quran yang dibaca oleh Nabi itu bacaan yang fasih, bacaan yang elok, sehingga mereka tersandar bila dengar Al-Quran. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Wa yamhullahu al-batil, dan Allah Ta'ala menghapuskan kebatilan. Yang batil dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Yang batil tak boleh berhujah, tak boleh nak jawab. Allah Ta'ala batalkan hujahnya. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimatih, dan Allah Ta'ala menegakkan yang benar dengan kalimah-kalimahnya, iaitulah Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala turunkan Quran menegakkan yang benar, tak boleh lawan Quran. Bila orang lawan Quran, kita nampak tak betul dia. Apa saja kalau lawan Quran tak betul. Mengapa berlaku kacabila, berlaku huru-hara, berlaku macam-macam? Kerana tak ikut Quran. Tapi degil juga. Degil tambah ikut Quran. Duduk berdalih dengan macam-macam dalih. Hak dia buat ni betul. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada dalam hati-hati hamba-Nya. Semua yang ada dalam dada, dalam hati, dalam kepala, dalam fikiran manusia diketahui oleh Allah Ta'ala. Dalam rasa sembunyilah. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati peluk kamu. Hati kamu tak jujur dengan Islam ni, tak ikhlas dengan Islam ni. Allah Ta'ala tahu. Merasa nak kecek lah. Rasa katalah aku ni baik juga, nak ke Islam juga. Rasa kata Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu siapa yang ikhlas, dan Allah Ta'ala tahu siapa yang tak ikhlas. Jangan sembunyikan. Oleh kerana itu, kita kena ikhlas dengan Islam. Ikhlas pada Allah Ta'ala. Segala-galanya diketahui. Barulah kita dapat pahala, dapat fadilat, dapat kelebihan. Kalau kita tak ikhlas dengan Islam, tipu orang, tipu diri kita sendiri. Kerana semuanya diketahui dan akan didedahkan oleh Allah. Wallahu a'lam.